Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab yang terakhir untuk kimia tingkatan 4 iaitu bab 8 yang bertajuk bahan buatan dalam industri. Hari ini kita akan belajar dua subtopik, subtopik 8.1 dan subtopik 8.2. Okey, mula-mula cikgu akan ajar kamu semua subtopik 8.1 iaitu aloi dan kepentingannya. Okey, untuk standard pembelajaran ada 3. Untuk 8.1 yang pertama memerihalkan dengan contoh aloi. Yang kedua mengeksperimen untuk membandingkan sifat aloi dengan logam tulingnya. Dan yang terakhir sekali mewajarkan penggunaan aloi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan aloi? Aloi merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur yang utama ialah logam. Okey, kita highlight di sini campuran dua atau lebih unsur. Okey. Sebagai contoh, Tugu Negara Malaysia merupakan monumen yang dibina pada tahun 1966 dengan menggunakan aloi. Tugu Negara Malaysia dibina menggunakan gansa. Gansa ni adalah aloi. Aloi ialah dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya adalah logam. Okey. Tujuan pengaloian ni yang ada 3. Yang pertama, meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Yang kedua, mengelakkan pengaratan besi. Dan yang terakhir sekali, untuk memperbaiki rupa logam. Ni antara contoh-contoh aloi. Aloi yang pertama ni kita tengok ni pewter. Pewter ni membuat cenderamata. Lepas tu ini duralumin. Duralumin ni untuk membuat badan kapal terbang. Gansa ni membuat pingat. Loyang ni untuk membuat kunci. Keluli membuat badan kereta. Dan yang terakhir sekali keluli juga. Ni keluli ni karat. Ni keluli. Keluli ni karat ni untuk membuat sudu dan garpu. Okey, perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Yang ni kita ada aloi. Kalau permukaan aloi ni dia berkilat. Kalau permukaan logam tulen dia pudar. Kalau untuk sifat tahan kakisan, aloi ni tahan kakis, logam tulen ni mudah kakis. Kekerasan, sifat kekerasan, aloi dia keras, logam tulen kurang keras. Ni ada 3 perbezaan permukaan, sifat tahan kakis dengan sifat kekerasan. Okey. Kekuatan ni untuk perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Kekuatan dan kekerasan aloi adalah berdasarkan susunan zarah. Adakah aloi bersifat lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen atau sebaliknya? Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey. Logam tulen ni dia terdiri daripada satu jenis atom yang bersaiz sama disusun secara teratur. Okey ni. Atom logam tulen ni dia susun secara teratur sebab dia pepejal kan. Okey, dia susun secara teratur. Apabila dikenakan daya, okey daya dikenakan ni, daya dikenakan, lapisan atom logam tulen mudah menggelonsor di atas satu sama lain. Okey, dia menggelonsor. Lepas daya dikenakan, dia menggelonsor. Atom logam tulen ni, dia menggelonsor. Hal ini menyebabkan logam tulen bersifat mulur atau mudah ditarik menjadi dawai halus. Disebabkan itulah. Okey, ni untuk logam tulen. Logam tulen juga bersifat mudah ditempa atau mudah dibentuk. Terdapat beberapa ruang kosong di antara atom. Okey, ni ada ruang kosong di antara atom ni. Ni kosong ni.
Lepas tu, apabila daya dikenakan, atom-atom logam akan menggelongsor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baru. Lepas daya dikenakan, kiranya tempat-tempat kosong ni akan diisilah dengan atom-atom logam. Sebab itulah dia mudah ditempa. Ditempa ni macam mudah dibentuk lah. Okey, alloy. Alloy pula. Alloy ni terbentuk apabila atom-atom asing dicampurkan bersama logam tuling. Kiranya alloy ni ada macam campuran-campuran atom lain campur dengan logam tuling. Kiranya atom-atom asing ni mempunyai saiz yang berlainan daripada atom logam tuling. Ini kiranya atom logam tuling ni warna kelabu ni. Warna biru ni atom asing. Maksudnya kita tahu atom asing lah. Oleh itu susunan teratur atom logam tuling akan terganggu. Hal ini menyebabkan lapisan atom di dalam alloy sukar menggelongsor di atas satu sama lain apabila dikenakan daya. Okey, kiranya dalam alloy ni dia ada atom asing. Lepas tu daya dikenakan, jadinya susah lah atom logam tuling nak menggelongsor. Ya gitulah. Dia campuran atom-atom. Macam atom tuling tadi, logam tuling tadi, dia ada logam tuling je, dia tak ada atom asing. Tu perbezaan, perbandingan lah sifat alloy dengan logam tuling ni. Okey. Penggunaan alloy berdasarkan komposisi dan sifat alloy yang dihasilkan. Alloy dicipta untuk tujuan tertentu. Ahli sains mengubah komposisi unsur untuk menghasilkan alloy dengan sifat yang berbeza. Contohnya, sini ada keluli. Dan keluli ni karat berasal daripada logam tuling yang sama, iaitu besi. Namun, kedua-dua alloy ini bersifat yang berlainan dan digunakan untuk tujuan yang berlainan. Okey, sebagai contoh sini kita ada duralumin. Dalam duralumin ni ada komposisi dia. Komposisi duralumin ada 93%, kupram ada 3%, 3% juga ada magnesium, 1% lagi ada mangan. Inilah atom-atom asingnya. Orang panggil. Aluminium ni dia logam tuling. Kiranya ni campur asing ni. Kupram, magnesium, mangan ni. Jadilah alloy. Sifat dia lebih kuat daripada aluminium tuling. Ketumpatan rendah, tidak berkarat. Kegunaan dia, badan kapal terbang, kabel elektrik, basikal, lumba. Okey, ni untuk gansa. Dalam gansa ni ada 90% kupram dengan 10% stannum. Lepas tu sifat dia lebih kuat daripada kupram tuling dan tidak berkarat. Kegunaannya pingat, tugu dan piala. Kita buatlah, kalau untuk gansa ni kita boleh buat pingat, tugu dengan piala. Okey, loyang. Dalam loyang ada 70% kupram dengan 30% zinc. Sifat loyang ni dia lebih kuat daripada kupram tuling, tidak berkarat, dia berkilat. Kegunaan dia adalah membuat alatan muzik, tombol pintu dan kunci. Kiranya tombol pintu dengan kunci tu dia buat daripada loyang lah. Ni contoh alat muzik. Trumpet ni diperbuat daripada loyang. Okey, keluli. Dalam keluli dia ada 98% besi dengan 0.2 hingga 2% karbon. Sifat dia dikenali sebagai keluli karbon. Dia lebih kuat dan keras, boleh tempa. Terdapat 3 jenis keluli, iaitu keluli karbon rendah, keluli karbon sederhana, keluli karbon tinggi. Kegunaan dia adalah buat struktur bangunan, landasan kereta api ni dengan badan kereta. Kiranya badan kereta tu diperbuat daripada keluli. Dengan struktur bangunan pun sama, dibuat daripada keluli. Okey, ni keluli ni karat pula. Dalam keluli ni karat, dia ada 73% besi, 18
kromium, 8% nikel, 1% karbon. Dia ada 4 ni, besi, kromium, nikel dengan karbon. Sifat dia lebih kuat daripada besi tulen, tahan kakisan. Kegunaan dia adalah buat sudu dan garfu, buat singki, dengan alatan pembedahan. Okey, pewter. Pewter ni, dalam pewter ni ada 95% titanium, 3.5% antimoni dengan 1.5% cuprum. Sifat pewter ni lebih kuat daripada titanium tulen, tidak berkarat dengan berkilat. Pewter ni orang buat gapo? Orang buat barang perhiasan, piala dengan cenderamata. Ni barang perhiasan ni. Piala hak boleh dekat macam anugerah ke gapo ke benda main gapo-gapo tu pun dibuat daripada pewter lah tu. Okey. Superkonduktor ni. Superkonduktor merupakan contoh aloi yang digunakan dalam pengangkutan elektrik seperti kereta api maglev. Superkonduktor ni tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang rendah. Aloi digunakan untuk membuat magnet yang boleh mengampunkan gerabak dan menggerakkannya pada kelajuan yang sangat tinggi. Superkonduktor ni ditemui pada tahun 1911 apabila merkuri yang disejukkan oleh Heikem Kamerlingh Onnes pada suhu 4 Kelvin tidak mempunyai sebarang rintangan elektrik. Kiranya kereta api ni diperbuat daripada superkonduktor lah. Okey, ni eksperimen perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Okey, tujuan dia mengkaji perbandingan sifat aloi dengan logam tulen. Penyataan masalah, adakah aloi lebih tahan terhadap kakisan dan lebih keras daripada logam tulen? Okey, untuk ni kita tengok sifat tahan kakisan bahan. Hipotesis, keluli nil karat lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi. Memboleh ubah dimanipulasi jenis kepingan, bergerak balas, pengaratan kepingan, dimalahkan saiz kepingan isi padu air suling. Okey, eksperimen dia ni gana kita nak buat, prosedur dia. Membersihkan permukaan kepingan keluli nil karat dan kepingan besi dengan menggunakan kertas pasir. Perhatikan keadaan permukaan kedua-dua kepingan. Catatkan pemerhatian anda. Rendamkan kedua-dua kepingan ke dalam bika yang berisi 80 cm padu air suling. Biarkan kedua-dua bika selama seminggu. Selepas seminggu, catatkan pemerhatian anda. Okey, untuk ni kita dapati bahawa keluli nil karat masih berkilat manakala besi telah berkarat. Jadi, kesimpulannya adalah keluli nil karat lebih tahan kakisan daripada besi. Okey, eksperimen kedua adalah untuk mengkaji sifat kekerasan bahan. Hipotesis, aloi lebih keras berbanding logam tulen. Dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi gangsa dan kuprum. Bergerak balas, kekerasan. Dimalahkan adalah berbola keluli. Okey, kita buat gini macam ni. Kita buat gini. Macam rajah 8.3 ni. Kita susun dia. Okey. Gana kita nak buat dia, lekatkan sebiji berbola keluli pada permukaan blok gangsa dengan pita selafon. Gantungkan pemberat 1 kg pada kaki retot setinggi 50 cm daripada permukaan blok. Jatuhkan pemberat ke atas berbola keluli. Ukur diameter lengkuk yang terbentuk. Ulang langkah 1 hingga langkah 4 sebanyak 3 kali tetapi pada permukaan blok gangsa untuk dapatkan purata diameter lengkuk terbentuk. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggantikan blok gangsa dengan blok kuprum. Okey, keputusan dia, kita dapati bahawa diameter gangsa lebih kecil daripada kuprum.
Oleh itu, kesimpulannya adalah gansa lebih keras daripada kupra. Okey, itu sahaja untuk subtopik 8.1. Okey, kita masuk pula subtopik 8.2 iaitu tajuk kaca. Okey, untuk standard pembelajaran 8.2 ni ada satu je, memerihalkan dengan contoh jenis kaca, komposisinya, sifat dan kegunaannya. Okey, kaca. Ni kaca ni Rainbow Skywalk yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang, merupakan jambatan yang dibina daripada kaca. Ni kiranya ni kan jambatan dia ni kan ni dibina daripada kaca. Kalau kita tengok video-video siapa pernah pergi ke Rainbow Skywalk dekat Pulau Pinang ni, kalau awak tengok dia jambatan tu diperbuat daripada kaca. Ya, tahukah anda binaan-binaan lain yang diperbuat daripada kaca? Bagaimana pula dengan cara membuat kaca? Okey. Kan buat kaca ni. Okey, sifat-sifat asas kaca ni, apabila silika dipanaskan bersama-sama bahan kimia lain, pelbagai jenis kaca dengan sifat yang berbeza akan terhasil. Semua jenis kaca memiliki sifat asas yang sama. Okey, sifat asas kaca ni ada 6. Yang pertama, keras tetapi rapuh. Lengai secara kimia. Yang ketiga, lut sinar. Yang keempat, kalis air. Yang kelima, penebab haba. Yang keenam, penebab elektrik. Dia ada 6 ni, sifat asas kaca. Okey, jenis-jenis kaca ada 4 sini. Okey. Kita ada kaca silika terlakur. Dia ni kegunaan dia adalah untuk membuat kanta teleskop, radas makmal dengan kanta optik. Kalau untuk kaca borosilikat ni, kita buat radas makmal dengan peralatan memasak. Okey, ini untuk kaca soda kapur. Kaca soda kapur ni kita boleh buat botol, bekas kaca, cermin, mentol, pinggan mangkuk. Okey, yang keempat adalah kaca plumbum. Kaca plumbum ni kita boleh buat kaca kristal, prisma dan kanta. Okey, untuk kaca silika teratur ni, dalam kaca silika teratur ni adanya dihasilkan daripada silika, silikon dioksida tanpa campuran bahan kimia lain. Silika dioksida ni memerlukan suhu yang tinggi sekitar 1800 darjah Celsius untuk melebur. Okey, sifat dia takat lebur yang tinggi, tidak mengecut atau mengembang dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Ni untuk kaca silika teratur. Untuk kaca soda kapur pula, dalam kaca soda kapur ni ada silika, soda, natrium karbonat, batu kapur, kalsium karbonat. Sifat kaca soda kapur ni, takat lebur rendah, soda memerlukan takat lebur silika, mudah dibentuk sesuai membuat botol dan jug, tidak tahan haba, mudah retak apabila dikenakan perubahan suhu yang mendadak. Okey. Yang ketiga, kaca borosilikat. Dalam kaca borosilikat ni ada silika, soda, natrium karbonat, batu kapur, kalsium karbonat, borong oksida, aluminium oksida. Ada 5 ni. Ada 5 ni dalam borosilikat ni. Sifat kaca borosilikat ni, rintangan terhadap haba, pekali pengembangan yang rendah, kaca tidak mudah retak akibat dikenakan tegangan terma. Boleh terus dipanaskan selepas dikeluarkan dari peti sejuk tanpa berlaku peretakan. Okey. Yang terakhir sekali adalah kaca plumbum. Dalam kaca plumbum ni ada silika, soda natrium karbonat dengan plumbum oksida. Sifat dia, plumbum menggantikan kalsium untuk menghasilkan kaca yang lebih lembut dan tupat. Kaca plumbum lebih berat dan mempunyai indeks pembias yang tinggi. Kaca ini sesuai digunakan untuk membuat prisma. Yang ini pun diperbuat daripada kaca plumbum juga ni. Lapu panggil lapu lah ni.
Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.